Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali dalam program bab salat. Bab solat iaitu bab solat rukun yang ke-8 kali ini. Iaitu apakah tajuk rukun yang ke-8 ni? Iaitu rukun yang ke-8 duduk antara dua sujud. Rukun sebelum ni ialah rukun sujud. Iaitu kita kena 2 kali sujud, itu adalah rukun dalam solat. Baik, kan duduk antara dua sujud juga adalah rukun di dalam solat. Yang lain-lain tu adalah babnya baca apa yang dibaca tu semasa kita duduk antara dua sujud, itu adalah sunat. Dan kita kembali kepada pelajaran kita rukun yang ke-8 ini. Sebelum itu saya berpesan, iaitu supaya mereka yang ingin memperbetulkan, iaitu cara duduk antara dua sujud dan juga dengan sujudnya, bolehlah terus mengikuti siaran ini sehinggalah kita habis membicarakan semua rukun, 13 rukun yang kita dapat di dalam solat yang perlu kita patuhi, yang rukun. Dan juga selepas itu kita akan berbahas tentang sunat-sunat yang kita lakukan di dalam solat, insyaAllah. Baik, teruskan pembelajaran kita hari ini. Pertama, kita pergi kepada bila kita bangkit dari sujud. Baik, selepas kita sujud rukun sujud yang ke-7 itu, selepas kita sujud, kita bangkit dari sujud, kita mesti iringi bangkit itu dengan takbir. Baik, masa bangkit dari sujud, yang paling penting ialah seorang imam hendaklah bangkit menyebut takbir ini semasa hidung setelah terangkat, iaitu mukanya telah terangkat daripada lantai. Sebab untuk mengelakkan makmum lebih dulu mengangkat mukanya daripada imam. Jadi imam tu dia dah angkat mukanya, hidungnya sempurna angkatnya, baru dia Allahu Akbar. Iaitu dia baru mula takbir, menunjukkan dia sedang bangkit dari sujud untuk duduk di antara dua sujud. Jadi macam mana duduknya? Pertama, kita kena ingat, kita hendaklah duduk punggung kita atas kaki kiri yang dilipatkan. Berkenaan dengan bagaimana melipatnya, bagaimana duduknya, nanti saya akan tunjukkan dengan video, iaitu gambar bagaimana kita duduk dengan antara dua sujud, bagaimana kita sujud, bagaimana bangun dari sujud, iaitu semua perbuatan di dalam solat, sama ada rukun ataupun sunat, akan saya tunjukkan akhir bab solat ini, insyaAllah. Baik. Tadi apa kata? Kita bangun daripada sujud, kita duduk. Iaitu kita duduk atas apa? Atas kaki kiri yang dilipatkan. Maknanya kita duduk ada sebahagian daripada tapak kaki kiri kita. Dan kaki kanan, bagaimana kedudukannya? Iaitu menegakkan tapak kaki kanan. Iaitu tegakkan tapak kaki kanan tu. Tegak tu makna tapak kaki kita menghadap ke belakang. Bukan menghadap kiblat, menghadap ke belakang. Di atas perut jari-jari kaki. Menunjukkan jari kaki juga menunjuk ke arah ke kiblat. Sebab bila letakkan tapak jari kaki tu, bukan tapak kaki, iaitu perut jari, jari kaki itu. Itu adalah kedudukan kita semasa duduk di antara dua sujud. Baik. Bila kita telah berada dalam keadaan duduk, kita mestilah kita ada tumakninah, iaitu berhenti sebentar. Tetapi jangan bimbang tentang tumakninah itu, kerana dia akan wujud dengan sendirinya. Tumakninah itu akan terlaksana sendirinya apabila kita membaca doa berikut semasa kita apa tu? Iaitu semasa kita membaca doa. Iaitu doa dalam semasa kita duduk di antara dua sujud. Baik, sebentar. Baik, apakah doa yang perlu kita baca semasa kita melakukan duduk di antara dua sujud itu? Iaitu rukun yang duduk di antara dua sujud itu, apakah yang kita perlu baca? Perhatikan di sini, saya ada tuliskan doanya, iaitu kita baca Rabbil filli warhamni
wajburni. Baik. Sini saya jelaskan di sini jim adalah qalqalah sughra. Jadi kita lahirkan bunyi qalqalah itu. Qalqalah sughra. Wajburni. Kemudian warfa'ni. Lagi satu. Warzuqni. Baik. Sini ada lagi satu qalqalah sughra. Jadi zahirkan qalqalah itu. Jangan silap baca. Kalau tak ada qalqalah maknanya kita baca tak betul. Baik. Lepas itu apa kita nak baca lagi? Wahdini, kemudian wa'afini, wa'fu anni. Baik. Sini ada tasdid. Mana yang ada tasdid itu dibacakan. Iaitu nun tasdid kena baca dengan wajibul gunnah dengan gunnah. Jadi perhatikan di sana. Jadi apa yang kita baca iaitu saya ulangi iaitu Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Jadi itulah dia, kita baca sekali saja. Kalau masa kita sujud tu kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi itu 3 kali. Tapi doa ini duduk di antara 2 sujud, iaitu kita baca sekali saja. Apa maknanya? Ya Allah, iaitu ampunilah dosaku. Kemudian belas kasihanlah aku dan cukupkanlah segala kekuranganku, iaitu wajburni. Ini doa semua bagus sebenarnya. Warfa'ni, apa katanya? Iaitu angkatlah darajatku. Warfa'ni. Kemudian warzuqni, berilah rezeki kepadaku dan berilah aku petunjuk. Wahdini, petunjuk. Kemudian wa'fu anni, berilah kesihatan. Wa'afini, afiat tu. Kemudian wa'afini. Kemudian wa'fu anni, iaitu last sekali, ampunkanlah kami. Ingat? Iaitu berikan ampunan kepada kami, kepadaku. Kalau kami bunyinya wa'fu anna. Baik. Ini semua adalah persendirian punya doa. Sebab bunyi li, ni semua. Rabbighfirli, ampunkanlah dosaku, sama dengan sini. Kemudian warhamni, apa kata tadi? Kasihanilah. Kasihanilah aku. Wajburni, cukupkanlah segala kekuranganku. Kemudian warfa'ni, iaitu angkatlah darjatku. Warzuqni, cukupkanlah rezekiku. Kemudian lepas rezeki apa dia kata? Iaitu wahdini. Wahdini, iaitu berikanlah aku hidayah ataupun petunjuk. Kemudian wa'afini, iaitu berikan kesihatan yang baik padaku. Kemudian wa'fu anni, iaitu ampunan kepada ku, berilah keampunan kepada, sama juga dengan Rabbik sini wa'fu anni sama. Iaitu minta ampun, berikanlah keampunan. Tadi kita minta, ini berikanlah wa'fu anni. Jadi itulah dia doa yang kita baca, iaitu ini sunat saja. Kalau tak baca pun tak apa. Tapi rugilah kita kalau tak membaca dalam sembahyang, tak baca doa ni. Banyak rugi kita, macam-macam kita minta ni. InsyaAllah Tuhan akan kabulkan dengan sebab doa kita ini. Kemudian yang ketiga, diiringi dengan takbir, kita lakukanlah sujud yang kedua. Sebagaimana melakukan sujud yang pertama. Dan baca juga, iaitu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Apa maknanya? Mungkin saya tak sebut makna sebelum ni. Iaitu maha suci. Tuhan yang maha tinggi. Allah yang maha tinggi. Bukan tinggi dari segi saiz macam kita ni, kita kira. Kita ingat tingginya kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhir sekali kita kata, aku memuji kepadamu. Jadi begitulah apabila kita sujud, kita baca tu, kita ingat. Sebab saya bagi maknanya sekali. Supaya dalam hati kita terlekat. Apa yang kita baca tu, kita faham. Dan kita memang harapkan macam kita baca doa ini. Rabbighfirli, bukan saja-saja baca je sambil duduk tu. Jadi itulah dia cara kita melakukan duduk antara 2 sujud. Dan sehinggalah kita sujud kembali.
kali yang kedua. Itu rukun dia. Rukun yang ketujuh juga. Bila kita sujud yang kedua itu. Kemudian kita akan bangun duduk membaca tahiyat. Iaitu bila tahiyat awal atau tahiyat akhir jadi kita akan sambung dalam rukun yang ke-9. Ya. Iaitu siri yang ke-10 ini, siri yang ke-9, rukun yang ke-8. Jadi itu saja tentang rukun yang ke-8 dalam bab solat. Dengan itu, jangan lupa teruskan pembelajaran kita ini tentang bab solat. Peksa bab perbuatan dan bacaan kita, rukun qauli dan rukun fi'li yang kita lakukan, termasuk sunat-sunatnya nanti, iaitu perhatikan baik-baik supaya kita melakukan dengan betul. Apa yang tak biasa kita lakukan, yang lain daripada orang lakukan, maka kita ikut apa yang kita belajar. Dan pembelajaran ini saya merujuk kepada kitab Al-Um, iaitu yang dikarang oleh Imam Syafi'i. InsyaAllah kita tidak akan melakukan kesalahan melainkan apa yang diajarkan oleh para ulama kepada kita, insyaAllah. Dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.